Integrasi Ekonomi dan Perpaduan. Topik: Hubungan Kaum dan Masalah Perpaduan. DEB, Kemiskinan. Hubungan kaum dan masalah perpaduan. Perbezaan persefahaman antara kaum telah membawa kepada masalah perpaduan dan integrasi antara kaum. Antara faktor yang menyebabkan lahirnya masalah perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia adalah dasar pecah dan perintah British, pendidikan, pendudukan Jepun, perbezaan sosioekonomi, prasangka, perkauman, pemisahan fizikal, perbezaan agama dan kebudayaan, politik dan juga perkauman. Kesemua perkara ini membawa perpecahan antara kaum dan etnik kerana mereka masih kukuh kepada peranan tradisional dan berpegang teguh kepada nilai-nilai yang terbatas antara kaum. Dasar pecah dan perintah British. Apabila British membawa masuk kaum Cina dan India ke Tanah Melayu, mereka telah melaksanakan dasar pecah dan perintah, iaitu divide and rule. Melalui pelaksanaan dasar ini, pihak British telah memecahkan penduduk Tanah Melayu kepada beberapa bahagian dengan tujuan untuk memudahkan usaha mereka memerintah, menumpukan perhatian kepada pengeksploitasian hasil bumi serta supaya penduduk Tanah Melayu tidak bersatu dan bangkit menentang mereka. Dasar ini memberi kelemahan penglibatan Bumiputera tetapi pada masa yang sama memberi pengkhususan kepada kaum imigran dan memastikan pengasingan setiap kaum. Kaum imigran dibiarkan untuk mengekalkan identiti dan budaya masing-masing sementara perhubungan langsung dengan kaum-kaum lain terutamanya dengan Bumiputera tidak digalakkan. Pihak British sengaja menetapkan status dan peranan yang berlainan bagi orang Melayu, Cina dan India. Berikut merupakan pembahagian kawasan pertempatan mengikut dasar pecah dan perintah. Orang Melayu ditempatkan di kawasan pedalaman, orang Cina ditempatkan di kawasan bandar dan lombong, orang India ditempatkan di kawasan estet. Oleh kerana pertempatan dan kawasan tumpuan mereka adalah berbeza, maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini. Pendudukan Jepun. Akibat pendudukan Jepun, orang Cina telah mengalami tekanan yang hebat. Ini kerana pentadbiran tentera Jepun melaksanakan dasar anti-Cina yang masih dipengaruhi oleh sentimen peperangan dengan negara Cina yang bermula sejak tahun 1937 lagi. Tentera Jepun bersikap pilih kasih dalam hal ehwal pentadbiran mereka di mana layanan tentera Jepun terhadap orang Melayu dan India agak baik tetapi tidak terhadap orang Cina. Orang Cina tidak diberikan peluang untuk menyandang sebarang jawatan dalam pemerintahan Jepun. Ada di kalangan orang Melayu dilantik sebagai askar Jepun. Keistimewaan yang diberikan oleh Jepun terhadap orang Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan orang Cina. Orang Cina telah menubuhkan Malayan People Anti-Japanese Army untuk menentang Jepun. Keadaan bertambah buruk apabila anggota tentera Jepun yang menyerang MPAJ kebanyakan terdiri daripada orang Melayu telah menimbulkan persekitaran antara orang Melayu dengan orang Cina. Prasangka. Prasangka merujuk kepada sikap terhadap kumpulan lain berasaskan generalisasi umum stereotip atau penjenisan atas bukti-bukti yang tidak konkret. Kebiasaannya sesuatu kumpulan etnik itu akan bersangka buruk terhadap kumpulan etnik yang lain. Masalah prasangka buruk antara kaum ini bermula dari era penjajahan British yang menjalankan pemerintahan dasar pecah dan perintah yang telah menjarakkan perpaduan antara kaum. Begitu juga era pendudukan Jepun yang telah mengamalkan sikap berat sebelas dengan semangat anti-Cina telah memberi peluang kepada kaum Melayu membabitkan diri dalam bidang perniagaan. Perkauman. Manakala perkauman pula merupakan sikap mementingkan kumpulan etnik sendiri. Fenomena ini jelas dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosio-budaya di mana satu-satu etnik mementingkan kaumnya sendiri. Sikap perkauman ini boleh mewujudkan hubungan yang tegan
dan menjarakkan sosial antara individu. Sikap perkauman ini boleh menghalang perpaduan rakyat sekaligus merencatkan kemajuan negara. Etnosentrisme pula merujuk kepada kepercayaan bahawa unsur-unsur budaya sendiri adalah lebih baik dari budaya etnik lain. Sikap ini menghalang interaksi dan pergaulan yang luas antara kaum dan etnik. Pendidikan. Sistem pendidikan berbeza mengikut suku kaum. Setiap kumpulan etnik mempunyai pendidikan dan sukatan pelajaran masing-masing. Pendidikan Cina untuk orang Cina, buku-buku dan guru-gurunya dibawa dari Cina. Kebanyakan sekolah Cina dibina di kawasan perlombongan dan kemudiannya menjadi bandar. Sekolah Tamil pula dibina untuk anak-anak kaum India yang tinggal di kawasan ladang getah. Buku-buku dan guru-gurunya dibawa dari India, manakala pendidikan Melayu hanya untuk orang Melayu. Keadaan ini berlanjutan sehinggalah terbentuknya Laporan Razak 1956 yang mula menyediakan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Konsep perpaduan dan integrasi. Perpaduan ialah satu proses yang menyatu padukan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Proses perpaduan merujuk kepada penyatuan masyarakat dalam semua aspek kehidupan seperti fizikal, ekonomi, politik dan juga sosial. Perpaduan penting bagi sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian sama ada dari segi ras, etnik, bahasa, agama, kebudayaan dan pegangan seperti di Malaysia. Konsep perpaduan dan integrasi. Integrasi ialah satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan pertempatan dalam sesebuah unit politik. Melalui pembentukan identiti nasional, hubungan antara kaum akan lebih erat dan mewujudkan perasaan untuk hidup bersama. Masyarakat akan mempunyai perasaan tanggungjawab untuk membangunkan negara secara bersama. Secara keseluruhan, proses integrasi dapat dikatakan sebagai satu proses yang membentuk sesebuah masyarakat yang hidup aman damai secara bersama, berasa kepentingan antara satu sama lain, boleh bekerjasama dalam pelbagai lapangan, bersedia untuk berkongsi hidup dan sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan bersama. Asimilasi ialah satu proses perpaduan satu hala bagi menghasilkan kelompok dengan satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Ia merupakan satu proses percampuran kumpulan-kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang besar. Kumpulan minoriti akan mempelajari dan menyertai dan mengamalkan cara hidup kumpulan majoriti. Hasil daripada pencampuran tersebut, kumpulan minoriti akan kehilangan pegangan asal agama, budaya dan bahasa mereka. Mereka akan mengamalkan kepercayaan, budaya, bahasa dan agama kumpulan majoriti. Pada akhir, asimilasi akan wujud satu kelompok yang sama dan seragam. Amalgamasi pula merujuk proses pencatuman menyeluruh dalam aspek kehidupan dan merupakan dimensi yang paling tinggi dalam proses integrasi. Proses ini akan berlaku apabila kepelbagaian etnik bercampur dan berpadu membentuk satu budaya baru. Aspek amalgamasi akan tercapai apabila berlaku perkahwinan campur secara besar-besaran yang dapat memperkayakan lagi budaya sesebuah masyarakat. Pluralisme pula ialah proses perpaduan berdasarkan setiap masyarakat atau kelompok tetap mengekalkan budaya tetapi menitik beratkan perpaduan negara. Ia merupakan satu konsep yang mempertahankan kepelbagaian kumpulan etnik. Integrasi ekonomi. Proses perkembangan ekonomi telah dirangka untuk membolehkan semua kaum menyertai semua bidang dan peringkat kegiatan ekonomi. Untuk mencapai hasrat tersebut, kerajaan telah mengambil langkah dengan mengintegrasikan ekonomi.
Integrasi ekonomi ialah setiap kaum berkongsi dalam memajukan ekonomi. Beberapa dasar pembangunan telah dikubah seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan lain-lain dasar pembangunan ekonomi negara. Dasar-dasar ini diambil untuk memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk membolehkan pertumbuhan sama rata dan saling melengkapi antara satu sama lain. Tujuan dasar-dasar ini diperkenalkan adalah kerana kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Dasar-dasar ini juga merupakan satu usaha kerajaan untuk melibatkan semua rakyat menyertai pembangunan negara supaya negara boleh mencapai kemajuan yang lebih membanggakan. Dengan terhapusnya gejala perbezaan fungsi ekonomi mengikut kaum akan dapat melahirkan perpaduan dalam kegiatan ekonomi dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru merupakan salah satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Datuk Husin. Dasar ini digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional pada 1991. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu peristiwa hitam dalam sejarah kita kerana ia melibatkan pertelingkahan dan rusuhan antara kaum. Berikutan dengan rusuhan kaum ini, kerajaan telah mengambil tindakan tegas bagi mengkaji semula matlamat, strategi dan program pembangunan negara. Selepas tahun 1970, program pembangunan negara adalah berasaskan rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Kerajaan telah membentuk dasar ekonomi baru yang menjadi satu kerangka jangka panjang mencakupi tempoh 20 tahun 1970 hingga 1990. Ini melibatkan 4 rancangan 5 tahun Malaysia yang dimulakan dengan rancangan Malaysia kedua dan berakhir dengan rancangan Malaysia kelima. Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Dasar ekonomi baru telah digubal dalam konteks strategi serampan dua mata untuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Kemiskinan. Aspek kemiskinan menjadi salah satu tumpuan utama dalam DEB. Masalah kemiskinan yang melanda negara sebenarnya bukan sahaja tertumpu di kawasan luar bandar, malah di kawasan bandar. Kaum Bumiputera yang menguasai sektor pertanian tradisional merupakan kaum yang berada pada kadar kemiskinan. Antara faktor yang dikaitkan dengan kemiskinan di Malaysia ialah bencana alam yang boleh menyebabkan penyakit dan kerosakan tanaman, kejatuhan harga barang ekspor akibat kemesyalatan ekonomi dunia, saiz isi rumah yang terlalu besar, pergantungan kepada orang tengah yang selalu mengeksploitasi, kekurangan input yang dapat meningkatkan pengeluaran, corak pertanian tradisional, faktor-faktor sosial dan budaya. Pelbagai usaha telah dipraktikkan untuk membasmi kemiskinan di bawah DEB seperti mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan, menambah daya pengeluaran dan pendapatan, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum dan antara kawasan, memodernkan kehidupan di luar bandar, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera, mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan pelbagai kaum, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Pencapaian DEB dalam usaha membasmi kemiskinan. Bagi mencapai matlamat membasmi kemiskinan, beberapa strategi telah digariskan. Antaranya pembasmian kemiskinan mengikut kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Pembasmian kemiskinan di luar bandar terdiri daripada pekebun kecil, penanaman padi, pekerjaan estet, nelayan dan peternak. Selepas pengenalan DEB, kadar kemiskinan pekebun kecil telah berkurangan daripada 64.7% kepada 40%. Bidang-bidang lain juga turut menunjukkan pengurangan.
Pembasmian kemiskinan di bandar. Kumpulan miskin di bandar terdiri daripada mereka yang terlibat dalam sektor pelombongan, pembuatan, pembinaan, pengangkutan, perdagangan dan perkhidmatan. Selepas pengenalan DEB, kadar kemiskinan ini berjaya dikurangkan. Penyusunan semula masyarakat. Melalui DEB, kerajaan telah mengadakan usaha-usaha ke arah memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Beberapa strategi utama telah digubal. Kerajaan telah meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar melalui proses memodernkan kawasan-kawasan luar bandar. Sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputera dibentuk dalam semua lapangan dan peringkat kegiatan ekonomi. Menambahkan hak milik rakyat dalam pemilikan modal produktif negara termasuk pemilikan supaya kaum Bumiputera dapat memiliki sekurang-kurangnya 30% saham. Corak guna tenaga disusun semula mengikut sektor dan jenis pekerjaan secara menyeluruh. Pencapaian DEB dalam usaha menyusun semula masyarakat. Pemegang-pemegang amanah telah berjaya membantu meningkatkan produktiviti dan daya pengeluaran Bumiputera dalam semua sektor terutamanya melalui pembiayaan, pelaburan, program-program keusahawanan dan lain-lain perkhidmatan. Pendapatan kaum Bumiputera berjaya dinaikkan dan dapat mengurangkan perbezaan pendapatan dengan kaum yang lain. Kadar kemiskinan bagi semua kaum juga telah menurun. Inflasi berjaya dikekalkan pada kadar 4.6%. Pelaksanaan penyusunan semula corak guna tenaga.